أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام ووباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kita hari ini berada pada hari yang ke-28, malam ni malam yang ke-29. Allah, cepatnya masa, lajunya peredaran waktu dan masa sehingga kita berada pada akhir-akhir bulan Ramadan Al-Mubarak dan akhir pada 10 akhir bulan Ramadan yang mana ada padanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Orang yang ada iman dan dia tu ada dalam hati dia kelazatan kemanisan iman, ya wasa saya bila Ramadan akan tinggal mereka. Tapi kita ni orang biasa, iman kita ni iman yang lemah, maka kita tu nak cepat-cepat lah habis Ramadan tu, kerana nak bersonok pasal tidak ada Ramadan. Tapi kita yakin kata Ramadan memberi banyak-banyak perkara-perkara yang boleh membantu, boleh tolong kita dalam nak bentuk diri kita menjadi orang soleh dan solihah, orang yang beribadat kepada Allah waktu siang hari dan juga di malam harinya. Ramadan membentuk kita orang yang mengambil berat dengan Al-Quran, berteman dengan Quran, ma'al Quran, membacanya, tadabburnya, belajarnya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau bagaimanapun kita keluar daripada Ramadan, maka kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian, terutamanya ujian kemerebakkan penularan penyakit wabak virus corona yang masih lagi tidak berhenti. Walaupun Ramadan nak putih dah, nak habis dah, maka kita hendaklah selalu beringat, jaga-jaga diri dan kita tumpu kepada Allah. Cari Allah, papirru ila Allah, kembali larilah kepada Allah, jangan lari daripada Allah, lari kepada Allah, mencari perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, kita ta'awuz dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wasil asqam. We acak-acak insya-Allah taala Tuhan yang maha mengetahui, maha bijak, maha kuasa, dia tahu keadaan hamba dia, maka insya-Allah dia akan angkat daripada kita, daripada manusia di atas dunia ini dalam masa cepat mungkin. Mungkin dia tak lama, tapi dia masih lagi nak uji kita supaya kita dapat menuju kepada meningkat kepada ahsanu amala. InsyaAllah dalam surah Al-Mulk yang menjadi awal-awal surah dalam juzuk yang ke-29 ni, iaitu Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah tu. Dialah Allah yang telah mentakdirkan, menciptakan adanya mati dan hidup. Khalaqal maut, sebut maut dulu. Tuhan yang menjadikan maut. Maut tu asal makna mati. Tapi beberapa orang ulama dia menjelaskan bahawa makna mati di sini makna tidak ada. Allah Ta'ala jadi kita daripada tidak ada. Kerana tidak ada tu seolah-olah mati jugalah, supaya mati. Tu. Lepas tu wal hayah, hidup. Hidup itu menjadi kita lah. Boleh duduk atas dunia ni, ada di atas dunia ni, wujud di atas dunia ni. Jadi kalaulah misalnya al-maut tu hakikat sungguh, maut mati sungguh. Tuhan sebut awal sebelum pada hayah. Maknanya nak kita ingat, kita jaga, kita sedar kata hidup kita ni akan ditemui oleh mati. Kita tidak boleh jauh daripada mati, tidak boleh lari daripada mati. Kul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya maut itu kematian yang kamu cuba nak lari daripadanya, maka dia akan jumpa dengan kamu. Kullu nafsin zaqatul maut. Kena ingat malak. Jadi di sini kita dapati maqasid, tujuan yang Allah jadi mati atau tidak ada asalnya kepada hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di kalangan kamu yang terlebih baik amalannya. Di sini kita nak meningkat nah. Sebab apa? Sebab kita diuji. Sekarang kita diuji, hidup kita diuji. Liyabluwakum. Tu. Sehingga orang mati pun diuji juga. Orang mati di zaman kemerebak ke penyakit wairah ni, susah tengok dia susah. Apa ni tak ada orang semaya ramai-ramai, tak ada. Dia pun ditani beberapa orang saja, tak boleh dihadiri oleh keluarga dengan bilangan banyak, kawan-kawan dan orang-orang kena tak boleh juga. Dijaga takut jakit. Satu uji ya. Tapi walau ramai sekalipun, dia terhenti di atas si mati itu. Kalau dia mati membawa amal, membawa iman dan amalan ahsanu amala, tidak jadi masalah. Walau sore pun tak ada jadi masalah. Dan memang sore belaka, mati tak ada orang mati ramai. Kita duduk sore dalam kubur. Tu. Kalau ada amal, kita duduk dengan amalan kita lah. Amalan kita tu jadi teman kita, kawan kita, saing kita, yang boleh kita tu hilang kesik panggil duduk dalam kubur. Ini satu ayat yang kita patut perhati. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Hidup di atas dunia ini, dia tak ada kena uji berlaku. Orang ada orang seni pun diuji dengan kesenangan bil khair. Orang susah ke bisyar, susah ke atau kena ditimpa musibah dan bagai-bagai musibah apa, syar, itu juga diuji. Tapi dalam ujian sama ada kesenangan atau kesusahan, kita dianjur ditunjuk, diajar supaya kita tu meningkatkan amalan. Satu kena amal, amalan tu kena ada. Tu. Tapi amalan kita nak ahsan, bukan akthar, bukan tambah banyak. Ahsan ni dasar kepada hak siap sedia dah, hak Tuhan ajar kita dah, hak Nabi ajar kita dah, maka kita buat wis baik-baiknya. Sebaik-baiknya iaitu wis larah, wis paling terkena sekali. Tu. Kalau Nabi nak 10, kita nak boleh buat 10, usaha boleh buat 10. Kemudian bersih hati kita. Buat kerana Allah, tidak kerana lain, tidak kerana keduniaan, tidak kerana kebenaran dak. Ahsanu amalan. Bukan nak tunjuk-tunjuk, nak orang tengok, nak orang puji dak. Itu penting, ahsanu amalan. Ahsanu amalan ni kalau kita nak kata di sini mana kualiti amalan kita. Amalan kita ada kunapap, comel, molek,
Tu. Siapa tak semolek, tapi kadang-kadang kita tak khabar, tak sedar kata amalan kita tu tak molek. Kalau kita buat ada hasan, kita meningkat lagi, tinggi lagi, boleh ahsanu amala insya-Allah taala. Ini dalam suratul Mulk. Kita bersama dengan banyak surah, 11 surah semua. Kita mari tengok suratul Qalam pula. Sebelum nak pergi Qalam ni, nak ayat katanya suratul Mulk atau surah dia panggil surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Ada juga orang panggil surah, tapi terkenal dalam mushaf kita ni suratul Mulk. Surah ni ada kelebihan. Siapa-siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia kata siapa-siapa dalam Quran dia kata ada 30 ayat, siapa-siapa membacanya maka dia akan beri syafaat, kemudian diampunkan dosa-dosa dia. Satu lagi ada juga ulama dia panggil surah ni suratul Mani'ah, surah yang mencegah sekat daripada azab kubur, daripada siksa kubur. Tu munajiyah yang menyelamatkan kita selamat daripada fitnah kubur. Ni lepas tu digalak supaya kita tu baca bolehnya tiap-tiap malam. Kerana ada sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tidur dia baca alif lam mim tanzilul kitab, iaitu surah Sajadah, lepas tu suratul Mulk ni tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari suratul Qalam. Suratul Qalam mula dengan nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kita ambil 4 ayat ni, mari fati tadabbur. Ambil pengajaran. Satu nun. Nun ni surah potong lah, huruf potong. Sungguh kata ikan, ada juga kata ikan besar yang duk pikul bumi ni. Walau bagaimana pun supaya dengan huruf potong dulu, alif lam mim sad qaf itulah. Tu. Wal qalam, demi qalam. Allah supuh dengan kalam. Kita panggil kalam lah, qalam ni. Tu. Bila Tuhan supuh, mana tanda kata qalam ni penting, diberi kepentingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia supuh dengan wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Qalam ni mengikut ulama, mengikut hadis daripada Ibn Abbas, dia kata awal-awal yang Tuhan jadi daripada makhluk dia itu qalam. Jadi qalam dulu. Lepas tu Allah Taala suruh uktub. Suruh qalam. Suruh kalam tu tulis. Kalam sendiri tulis, bukan orang tulis, bukan malaikat tulis dak. Kalam sendiri menulis. Uktub. Tu. Maka kalam kata, "Ya Rabb, maza aktub?" Apakah aku nak tulis? Tuhan suruh tulis saja, tak ada ayat atau tulis gapo kata. Maka lepas ada tu Tuhan ayat temu tulis apa yang ada sekarang lah ni di alam ni, dunia ni, dan apa yang akan berlaku sampai kiamat. Sampai kiamat. Tu. Ini nak ayat hebatnya qalam, pentingnya qalam, kerana segala-gala apa yang Tuhan takdir tetapkan untuk makhluk-makhluk dia ditulis oleh qalam ni. Tu. Qalam ni berperanan besar dia dalam nak menuliskan segala, mencatatkan segala apa yang Tuhan takdir bagi makhluk-makhluk dia daripada masa tu sampai hari kiamat. Allahu akbar, masya-Allah. Ulama dia kata qalam sini umum lah, wal qalam ni umum, masuklah ke qalam hak kita duk guna buat ngaji, pelajar-pelajar duk menulis, itu masuk juga. Tu. Ini nak kata qalam salah satu cara untuk mendapat ilmu. Kalaulah awal-awal ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra, baca olehmu. Hak ni nun wal qalam. Hak ni qalam.
baca dengan menulis ni tidak syak lagi cara untuk mendapat ilmu. Siapa-siapa yang belajar mengaji, cari ilmu, tidak baca, maka dia tidak diberi akan ilmu. Kerana pentingnya membaca. Umat yang membaca tak sama dengan umat yang tak baca. Orang membaca tak sama dengan orang tak baca. Lepas tu kalau baca saja, tak ada guna kalam untuk menulis, maka dia luput sebahagian daripada ilmunya. Berapa banyak kita tengok, Masya Allah, ulama-ulama, ulama-ulama bahkan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, para sahabat ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tulis wahyu. Sebab apa? Sebab walaupun sudah dihafal oleh para sahabat Quran sebuah dalam dada mereka, tapi sahabat dia manusia, sudah tentu dia mati. Bila mati, dia mati sekali dengan dada dia, sekali dengan Quran yang ada dalam dada dia. Maka siapa pula nak ganti dia? Tak ada. Orang ni pun mati, orang tu mati. Orang ni ingat 30 juzuk tapi mati, tidak tinggal di atas dunia ni. Maka disuruh tulis, disuruh tulis supaya generasi kemudian ni yang dia hafal ingat dia kurang, maka dia boleh baca dalam mushaf, dalam surat. Itu Quran juga ditulis. Begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi juga pada awalnya dilarang tulis. Sebab apa? Takut campur dengan Quran. Lepas ada tu sahabat-sahabat dan juga para ulama pada masa tu, dia nampak kepentingan takut hadis-hadis Nabi ni juga lenyap. Tidak ada orang-orang selepas hidup selepas mereka itu tidak boleh nak baca hadis, tidak boleh nak terima hadis, tak tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditulis. Ini penting kalam. Dan daripada tu pula ulama-ulama, masya-Allah, Bukhari, kitab sahih Bukhari, hadis-hadis sahih, Imam Muslim, Imam Bukhari dan lain lagi, kitab fiqh Imam Syafi'i, Imam Malik Muwatta, Imam Syafi'i misalnya, Imam Nawawi Al-Majmu' dan lain lagi, syarah apa ni Sahih Muslim, semua tu ditulis. Ditulis. Kadang-kadang dia tak tulis sendiri, dia imla panggil, dia royak, dia baca, kemudian anak-anak murid dia tu tulis. Maka sapalah kepada kita hari ni, kita dapat baca, dapat hafal dan boleh guna, dapat disyarahkan oleh para ulama yang lain pula. Alhamdulillah, itu kelebihan kalam. Tapi kena ingat, wal qalami wa ma yasturun. Kalau kita ada 100 kalam, 1 kalam pun, kalam kita beli kalam tu, kalam ni dakwah makin besar, dakwah makin halus, dakwah hak molek, hak tak tahu dan sebagainya, tapi kita wa ma yasturun, tak ada tulis, tak ada wahai menulis saja juga. Ini kelebihan orang wahai menulis, yang mana dia dapat tinggal kesan-kesan ilmu dia, catatan dia untuk generasi selepas dia. Kalau bapa, maka anak-anak dia boleh baca, cucu-cucu, cicit-cicit dia boleh baca, dan generasi-generasi daripada umat Islam dapat membaca. Itu pentingnya wal qalam wa ma yasturun. Kemudian ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Kita orang puji ni kita rasa seronok dah. Setengah orang tu kembang hidung bila orang puji. Oh, juruhnya dia, moleknya dia, peifanga dia, comelnya. Wasarana kita wasa comel, wasa sedap, wasa kena duk. Tu kadang-kadang naik ria kata, naik sum'ah kata bila dipuji orang. Kita tak ada nak break, maka kita jadi panggil jadi. Tapi ini adalah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, memang tak sama dengan puji manusia kepada manusia.
Ini pujian Allah kepada seorang manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, atau agama yang besar yang mengandungi akhlak-akhlak yang mulia. Allah Ta'ala dia tidak puji bahawa Nabi itu mempunyai keturunan yang baik, yang mulia daripada Quraisy. Quraisy satu bangsa keturunan yang baik, tapi Allah Ta'ala puji Nabi la'ala khuluqin azim. Ini pentingnya akhlak. Kalau kita hanya betul di segi akidah pegangan kita, kalau kita hanya ibadat kita selaras dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita jelek di segi akhlak, buruk di segi perangai, maka tak sempurnalah kita sebagai seorang manusia. Walaupun sahih betul kena pegangan kita selaras dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tapi bila akhlak pincang, kurang tak molek, maka jadi tak moleklah kita, rusaklah kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu mari kita betul akidah kita, molek ibadat kita, dan kita berakhlak yang mulia. InsyaAllah kita tiru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pula kita banyak tulis kerana banyak surah, kita mari kepada surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Haqqah, gapo mana haqqah? Haqqah ni makna dia yang sangat tetap berlaku. Haqqah, haqqun, benarlah, sungguh-sungguh nak berlaku. Tidak pelat. Tidak kata tak jadi, tak, sungguh jadi, sungguh tetap berlaku. Bukan kata mustahil dah. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, iaitu hari kiamat lah. Hari kiamat ni benar-benar berlaku kerana janji Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ni ya ada ajar dia, umur dia, umur kita lah ni, kalau tak kiamat lagi dengan mati. Kalau orang yang bila datang kiamat, maka ajar dia kiamat lah. Kalau dia hidup molek mati juga, tapi mati dengan sebab kiamat. Dalam ayat ni yang Tuhan tu buat soalan gapo dia gapo ke sifat al-haqqah tu. Tuhan nak ayat tu kazzabat samud wa 'ad bil qari'ah. Samud dan 'ad tu mendusta hari kiamat. Tu dua kumpulan manusia yang hebat, gagah, kuat. Maksud dia tu, masa tu sebab tu dia berbangga, dia takzib. Fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Sebab apa? Kazzabat. Satu sebab saja di sini, iaitu kazzabat samudu wa 'adun bil qari'ah. Samud dan 'ad telah mendustakan hari kiamat, dustakan Allah, dustakan hari kiamat, tak percaya, menafi, patisik kata berlakunya hari kiamat. Oh, takzib ni makna satu kebudayaan panggil. Buat tanak tam kaum-kaum bagi para rasul yang Allah Ta'ala kirim bangkit kepada umat manusia pada zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Nabi selalu dia menghadapi takzib, cabaran takzib daripada kaum dia. Maka sikap takzib ni satu sikap yang Allah Ta'ala tu tak suka, tak kena, kerana tak betul. Setelah mana Tuhan wari alasan dia, hujah-hujah dia, wari ayat, tanda-tanda kebesaran dia, tanda-tanda kejadian dia, kekuasaan dia, tapi dia kerah degil, mengguna senjata takzib. Maka pada dengan dia fa uhliku, Samud ni fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Samud ni iaitu kaum Nabi Saleh, maka mereka dibinasakan dengan petir yang melampaui batas kedahsyatannya.
yang panas lita mari. Piung. Tu. Yang kena sore-sore tu supaya bakar dengan api dah. Wa amma adun fauliku birihin sasrin aliyah. Hak tu panah. Hak tu panahlah petir ni. Adapun Ad kaum Bani Hud, Nabi Hud. Kaum bagi Nabi Hud ni maka mereka dibinasakan, dihancurkan dengan angin ribut yang kencang yang melampaui kecilnya. Derah angin ribut, sejuk angin tu, sejuk angin. Tu. Itu Tuhan nak beri pengajaran royak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabasalah ya Muhammad, kamu kalau didusta, ditakzib oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy, tak apa, Tuhan telah hancur dah buat tu, binasa dah puak-puak duk biasa dia takzib pada saudara-saudara kamu nabi-nabi dulu tu. Tak sabar saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mari hakah ni, dua golongan manusia yang kita patut memikir, patut ambil pengajaran supaya kita tu masuk mana-mana golongan dua daripada dua ni. Satu, orang yang diberi kitab ada ni. Kitab lah ni ada dah dunia kita duk baca. Sama ada kitab agama, kitab tauhid, kitab fiqh, kitab hadis, kitab tasawuf, kitab akhlak, ngaji saman, kitab witiasat, kanisat, macam-macam kitab. Hak tu tak ada penting sepenting kitab yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dibaca oleh semua manusia, hamba-hambanya. Dua golongan ini iaitu fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima kitab amalan dia dengan tangan kanannya, tanda kata dia orang mulia dah. Sebut kata tangan kanan ni orang mulia dah. Tangan mulia, tangan kita makan, kita jamuh minum, dan kita terima barang-barang yang baik. Fa yaqulu ha muqra'u kitabiyah. Maka ia akan berkata dengan sukacita kepada sesiapa yang ada di sini, bacalah kamu akan kitab amalanku ni. Seronok, suka hati, kerana kitab dia penuh dicatat dengan amalan-amalan yang baik. Kalau mengaji gak boleh syahadah, boleh syahadah pula, boleh kenen molek comel, boleh markah tinggi, mumtaz, mumtaz, jayyid jiddan, sangat tinggi, sangat molek, sangat comel. Siapa dia tak suka hatinya? Sudah tentu suka hati. Suka hati nak uya orang lain, suka hati kata. Ha muqra'u kitabiyah. Mari pakat tengok kitab aku ni. Catat penuh dengan amalan-amalan yang soleh, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zananti anni mulakin hisabiyah. Sungguh aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalanku pada hari ini yang ditentukan. Di atas dunia yakin dah, kata kena kira amalan. Tu. Kalau orang yakin lagu ni, ya kena tubik natijah. Supaya orang budak pelajar-pelajar ni dia nak sak. Dia tahu dah kata nak sak. Lepas tu nak tubik situs sini. Dia kena baca hak situs sini lah. Hak wasa dia jaka kata nak tubik tu. Ni. Maka amalan soleh tu royak dah dalam Quran dia, Nabi royak dah dalam sunnah dia. Katanya amal soleh gapo rati kena buat. Nak kata gapo rati, nak zikir gapo rati, nak doa gapo rati, nak buat gapo rati, nak gerak lagu mana, nak jalan lagu mana, nak diri lagu mana, semua tu dia tahu. Maka dia buat kerana dia yakin. Maka timbullah natijahnya dia rasa seronoknya. Kalau gitu orang macam tu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dengan itu dia berada dalam kehidupan yang senang lenang, yang memuaskan hati dia. Seronoklah dia. Suka bila boleh syahadah, boleh kitab yang dijamin katanya dia akan boleh kebahagiaan.
fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi darjahnya. Masya Allah. Sebut syurga lalu dah. Mari kita semangat, mari kita tiru dia supaya kita bersama mereka itu fi 'aisyatir radiyah dan fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Dalam syurga buah-buahannya dekat untuk diambil, dikutik. Allah, Masya Allah. Kali atas dunia ni kena kait, kena naik, kena upah lagi kerak nak makan buah. Nah, ayo susah. Tapi kalau di syurga buah-buahnya daniyatun, dekat dengan diri dia, dekat dengan tangan dia, dekat dengan mulut dia, dekat dengan kepala dia. Tu. Kalau junjung bakul kat, lalu ke bawah pokok-pokok kayu, luruh atas dalam bakul selalu dah. Allahu akbar, masya-Allah. Allahumma ja'alna jami'an fi jannatin 'aliyah, ya Allah, jadilah kami orang yang berada dalam syurga yang tinggi, yang hasil kutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qariyah. Perselalah, makanlah, minumlah kamu akan makan minumnya sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya. Allah, bukan kita pergi cari dak, diperselakan. Cen kap. Mari makanlah, makan gapo, makanlah, minumlah, nak minum gapo. Masya-Allah. Apa sebabnya? Sebab amal-amal soleh, ibadat-ibadat yang betul yang mereka kerja atas dunia ni. Golongan yang kedua, sidang saimin saimah sekian. Hak ni kita jangan tiru dia, dan naklah kita rasa takut di hati kita. Kita kena jaga semasa kita berada di atas dunia ni lagi, jangan kita nanti akhirat. Akhirat tempat timu balasan, bukan tempat kita nak baki, nak care, bukan. Nah, dunia ni kita nak care. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ada pun orang yang diberi menimu kita amal dengan tangan kirinya, tangan yang tak mulia, hinanya, tangan tak molek, maka dia rasa sesat. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku tidak diberi kita amalan ni. Oh, kalau tak usah terima syahadah lah, tak usah rap perinjah lah. Kerana boleh, tak agak boleh sabtok. Sabtok dia terima apa? Dia pun rasa tak saya terima lah. Tahu dia. Walam adri ma hisabiah. Aku tidak tahu kata hitungnya amalanku nak jadi lagu ni. Tu orang tak sedar, tak khabar tu. Tak khabar atas dunia, kata dia tu akan dihisab, dikira, dihitung amalan-amalan yang dia kerja atas dunia ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau mati aku dunia ni dulu. Tu. Yang mana aku ni mati tak usah bakitlah. Tak usah bakitlah. Mati biar disebut mati ayah itik lembu kubah tu molek mati macam tu tak ada kena duk tengok surat, tengok syahadah. Tak ada kena terima syahadah dah. Na'udzubillah min zalik. Mana boleh jadinya manusia tu haiwan dah kata kena bangkit, bukan lembu, bukan kubah, bukan ayam, bukan itik. Tak itu. Tidak setakat itu, ma aghna anni maliyah. Harta kekayaan aku tidak boleh menolong aku sedikit pun. Masa dunia kaya raya, dia harap kata boleh tolonglah selamat daripada kecelakaan hidup di akhirat, tapi tak boleh. Ma'agna, tidak boleh tolong, tidak terkaya daripada aku oleh harta aku. Ini orang kaya. Kerana manusia ni dia selalu tomok pada harta, nak pada harta, tak boleh lari pada harta. Memanglah Tuhan wi harta tak ada apa, tapi jangan melampaui batas. Jangan harta tu membawa kepada dia hidup celaka di akhirat. Jangan sama sekali. Tidak keluar zakatnya, tidak asal nak sedekahnya, tidak asal nak tolongnya orang fakir, orang miskin, orang anak yatim, amalan-amalan kebajikan, wakaf-wakaf tak ada asal nak tolong. Maka inilah natijahnya ma'agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ni orang gila kuasa panggil, orang kuasa ni. Tu. Mana Tuhan wi kekuasaan, wi tamneng kepada dia.
Tapi dia guna tamling dia tidak betul pada amanah yang diserahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamling-tamling ni satu amanah yang besar. Dan tamling ni sakut paut dengan orang, sakut paut dengan berihan, bukan diri dia saja dak, terhadap yang lain, perkara-perkara lain. Halaka hilah bih binasah bih. Mik mana dah dia turun oleh kubur, tak ada dah lah. Sakat tu tak apa lagi. Harta tak boleh tolong, kekuasaan, jawatan pun binasa hilang habis. Tapi hak kita lebih takutnya khuzuh farulluh, khuzuh farulluh. Lalu diperintah kepada malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang berdosa tu. ambil ingat dia. Tu farulluh, serta belenggu buh rata, buh gari dia. Supaya atas dunia dah. Orang salah. Atas dunia pun buat tak apalah atas dunia. Ada walaupun talak cewek pun maknanya tak apalah. Tapi hak ni neraka. Talak cewek dah lega, duk boleh makan lagi, nasi-nasi boleh makan lagi, boleh minum lagi. Ai hak molek-molek. Dia tak wiai hak ada racun. Tu. Tapi ni dari neraka. Sumal jahim sallu. Allah na'udzubillahi min zalik. Allahumma na'udzubika minal jahim. Kemudian bakarlah dia dalam neraka jahim. Perahan ciwik dah lah. Perahan ciwik bek bakar. Ambil takat dia, rata dia, gari dia, lepas tu bakar dia. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Sementara itu masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukurnya panjang 70 hasta. Berhata pula. Pakar pun tak mati lagi, berhata pula. Allah na'udzubillah min zalik. Sekat itulah ayat dalam suratul Haqqah. Kemudian kita pergi pula sikit lagi kepada surah Al-Ma'arij. Ma'arij ni kecek tentang azab juga. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah zil ma'arij. Sebut kalimah ma'arij di sini. Iaitu ada seorang tanya tu bukan nak tahu sungguh. Tanya mengejek-ngejek, nganying-nganying. Tu wahina lah. Wahina kepada dakwah ilmu pada akhirat. Dia kata minta kedatangan azab yang dijanji itu berlaku sungguh. Wari ada sungguh sangat, wari berlaku sungguh. Tu. Maka Tuhan jawab kata azab yang disediakan untuk orang kafir yang tidak ada siapa pun dapat menolak datangnya. Tak ada orang nak tolak boleh. Nak tolak azab pada akhirat. Azab di atas dunia pun tak akan habis nak tolak dah. Orang nak tolak dah hari ni. Cuba kita tengok. Ambil buat bandingnya. Bandingnya hak berlaku atas dunia, hak manusia tak kuasa nak tolak, maka bagaimana manusia kuasa nak menolaknya azab Tuhan di akhirat. Macam COVID-19, satu azab yang Tuhan nak menimpa musibah ke atas umat manusia. Manusia tak nak tolak. Habis-habis kan, bukan tak saya tolak, nak tolak. Tapi nak tolak pasal mana? Ada sejalan iaitu waksin. Betul ada. Tu duduk sengai-sengai pakai meh. Banyak tu hari-hari. Hari-hari banyak tu. Kita tak apalah. Pakai meh. Sengai jangan duk wipung-wipung. Baik dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak apa. Tapi kita ada satu lagi. Satu hak besar, hak penting, iaitu kita mencari Allah. Kita mencari Allah, kita tumpu Allah. Kerana mari pada Allah, kita minta pada Allah. Tuhan ambil panggil klik. Apa musibah, ujian yang dia uji kepada manusia tu, itu labor orang beriman, labor orang jadi orang Islam ni.
Kerana dia selalu ma'allah. Allah ma'ahum, Tuhan bersama mereka itu. InsyaAllah kita jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Wala takunu kallazina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang biasa lupa dah Allah. Orang kafir itu tak lupa dulu lagi. Fa'ansahum. Maka lalu Tuhan itu lupa mereka itu. Itu ma'arif daripada Allah yang menguasai tempat-tempat turun naiknya. Turun naik makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada malaikat, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Lepas tu kita mari pula kepada surah Nuh. Surah Nuh ni Allah, masya-Allah, 950 tahun umur dia dakwah. Dia umur berapa tak tahulah. 950 tahun umur dakwah. Bagaimana dakwah sampai ratus-ratus tahun. Lepas tu guna masa tu bukan sedikit. Lailan wa nahara, Malaysiari. Lepas tu cara dia pula jihara, terus-terang i'lan, israr mana sembunyi, royak nyata jelas molek. Lepas tu cara sembunyi gi sore demi sore. Berbagai-bagai cara Nabi Nuh mengguna dalam manhaj dakwah dia. Itu usaha seorang nabi, seorang rasul Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pada kita bahawa dakwah satu usaha. Usaha yang tidak dibatasi oleh masa-masa. Walau lama sekalipun kita hendaklah menjalankan dakwah. Kerana selama mana kita tak jalan dakwah, maka masyarakat dia jadi mundur, masyarakat menjadi terpesong, masyarakat jadi terjauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat menjauh daripada agama saja tak, dia rekoh agama-agama. Agama tauhid kepada agama syirik, agama sunnah menjadi agama bid'ah, agama khurafat dan sebagainya. Kerana kita berhenti, tidak diteruskan pelaksanaan dan usaha dakwah, maka tirulah Nabi Nuh sebagai satu cara di segi kita kena jalankan kewajipan dakwah pada setiap masa, insya-Allah taala. Lepas tu banyak lagi surah siapa surah suratul apa sebelum naba juzuk yang akhir, iaitu suratul mursalat. Tu masa pun sudah larut sikit, tapi tak apalah. Ni juzuk yang 29. Ada lagi satu juzuk lagi, iaitu juzuk 30. Maka setengah imam tarawih tu dia malam ni nak khatam dah. Nak khatam akan baca Al-Quran dalam solat tarawih dia. Hak semaya tarawih lah. Atas semaya kita khatam lama dah, barangkali baca peribadi di rumah masing-masing, di masjid masing-masing. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala tambah barakah, lipat gandakan ganjaran pahala kepada kita menasabah bulan Ramadan. Dan walaupun Ramadan nak tinggal kita, tetapi jangan kita tinggal amalan Ramadan, di antaranya baca Quran, semaya qiyamul lail, lepas tu amalan lain sedekah, wakaf dan sebagainya, insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.